Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid tahun 1? Okey, murid-murid, hari ini kita teruskan pembelajaran kita Pendidikan Islam tahun 1. Boleh buka buku teks Pendidikan Islam muka surat 98, 99 dan 100. Okey, tajuk yang kita akan fokuskan pada hari ini ialah wuduk sempurna, rukun dan sunat, iaitu susunan wuduk daripada nombor 1 hingga 13. Kemudian kita akan tengok tajuk perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Baiklah, pertama kita akan lihat kepada tajuk wuduk sempurna, rukun dan sunat. Okey, sebelum tu di sini ada rukun dan sunat. Rukun warna biru. Okey, nanti kita lihat sekiranya kotak berwarna biru bermaksud rukun. Apa maksud rukun? Rukun adalah wajib. Apabila berwuduk wajib kita buat. Kalau tak buat dapat dosa. Kemudian warna merah iaitu sunat. Sunat kalau tidak buat tak mengapa, kalau buat dapat pahala, sebaik-baiknya buat. Okey. Yang pertama untuk susunan wuduk, yang pertama ialah bersugi. Bersugi. Apa maksud bersugi? Gosok gigi ataupun bersihkan gigi. Okey, kalau bersugi ni kita guna kayu sugi. Okey, tapi sekarang kita guna berus gigi dan ubat gigi. Okey. Yang kedua, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini sebelum kita berwuduk. Okey, yang ketiga, membasuh tangan hingga ke pergelangan. Membasuh tangan hingga ke pergelangan. Okey, pergelangan apa? Pergelangan tangan kita. Okey, tengok gambar ni. Basuh sebanyak 3 kali. Bermula daripada tangan kanan 3 kali, kemudian tangan kiri 3 kali. Okey, seterusnya nombor 4. Nombor 4, berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Kumur di mulut. Berapa kali? 3 kali juga. Okey, boleh tengok ni. 3 kali. Okey. 1, 2, 3 dan 4 merupakan sunat. Sunat yang boleh kita lakukan ketika berwuduk. Kalau buat, dapat pahala. Tak buat, tak dapat apa-apa. Nombor 5 ialah memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali juga. Okey, warna merah. Merah menunjukkan sunat. Okey, nombor 6. Nombor 6, berniat ketika membasuh muka. Ke-6, berniat ketika membasuh muka. Okey, ketika kita basuh muka, sambil tu kita baca niat berwuduk. Okey, kalau dalam ni ditulis niatnya nawaitu raf'al hadasi asghari lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ataupun niat yang lebih mudah, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, berniat ketika membasuh muka berwarna biru. Warna biru adalah rukun. Okey, ini merupakan rukun yang pertama mengikut urutan tadi. 1, 2, 3, 4, 5 semuanya sunat. Maksud yang ke-6 adalah rukun, wajib kita buat ketika berwuduk. Okey, nombor 7. Nombor 7 ialah membasuh muka. Okey, sambil kita baca niat tadi nombor 6, kita basuh muka yang ke-7. Berapa kali? 3 kali juga. Keliling muka wajah kita daripada atas, dekat anak rambut, tepi telinga, anak telinga sampai bawah dagu. Okey, boleh tengok gambar ni ya. Okey, berapa kali? 3 kali. Yang ke-8 ialah membasuh tangan hingga ke siku. Membasuh tangan hingga ke siku. Warna biru, iaitu rukun. Okey, rukun. Berapa kali? 3 kali juga. Mula dengan kanan. Mulai dengan tangan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kiri, kanan 3 kali. Kiri 3 kali hingga ke siku. Okey, nombor 9, menyapu sebahagian kepala. Menyapu sebahagian kepala, iaitu di atas kepala kita lah, di bahagian dahi sampai atas sikit. Okey, berapa kali? 3 kali. Okey, tulisan merah yang kecil ni tulis sunat membasuh keseluruhan kepala. Okey, kalau kita basuh keseluruhan kepala, atas kepala ni lebih afdal, lebih baik, sunat dapat pahala. Okey, berapa kali? 3 kali. Okey, nombor 10, membasuh telinga. Membasuh telinga. Berapa kali? 3 kali juga. Basuh serentak kiri dan kanan serentak 3 kali. 3 kali kanan, 3 kali kiri. Membasuh telinga adalah sunat.
sunat. Buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Menyapu sebagai kepala tadi adalah rukun. 8 dan 9 rukun, 10 sunat. Nombor 11, membasuh kaki hingga ke buku lali. Membasuh kaki hingga ke buku lali. Okey, tengok gambar ni. Kaki, kaki, lepas tu buku lali ni, kalau kita perasan dekat kaki kita macam ada sedikit benjolan biji. Okey, itu adalah dipanggil buku lali. Okey, lebih baik basuh sehingga di atas buku lali sedikit. Okey, mulai dengan kanan, kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Okey, kemudian nombor 12, tertib. Maksud tertib adalah mengikut turutan. Maksudnya kalau awak buat nombor 1 hingga nombor 11 mengikut turutan, dapat pahala. Kerana apa? Adalah rukun, wajib buat ikut turutan. Okey, boleh faham? Okey, kemudian nombor 13 yang terakhir ialah membaca doa selepas berwuduk. Okey, ini merupakan sunat. Okey, doa berwuduk berbunyi begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Seterusnya kita masuk kepada perkara makruh dan perkara yang membatalkan wuduk. Okey, yang pertama, perkara yang makruh ketika berwuduk. Apa maksud makruh? Makruh ialah sebaiknya jangan dilakukan. Lebih baik jangan buat. Kalau terbuat tak apa, tapi sebaiknya jangan kita buat. Okey, yang pertama ialah bercakap. Maksudnya ketika berwuduk, makruh lah bercakap, sebaiknya jangan bercakap. Kedua, berlebihan menggunakan air, maksudnya membazir air. Ketiga, mendahulukan anggota kiri. Keempat, meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Maksudnya kita ni sihat, saya saja nak minta kawan kita ambilkan wuduk kita, tak boleh. Maksudnya kalau kita buat perkurangan lah pahala wuduk kita. Sebaiknya kita elakkan. Ambil wuduk sendiri, kemudian ambil wuduk guna anggota kanan dahulu. Jangan membazir air dan jangan bercakap. Seterusnya, perkara yang membatalkan wuduk. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Maksudnya kita buang air kecil atau buang air besar. Wuduk kita terbatal, kena ambil baru. Yang kedua, tidur yang tidak tetap punggung. Maksudnya kita dah ambil wuduk, lepas tu kita tertidur. Lepas tu semasa kita tidur tu, kita tergolek ke kiri, tergolek ke kanan, bergerak-gerak lah semasa kita tidur. Wuduk kita boleh batal. Kalau kita tak bergerak, tetap punggung, maksud punggung kita ni tetap di atas katil ataupun tempat tidur, tidak batal. Okey, nombor 3, hilang akal seperti mabuk atau pitam. Maksud hilang akal, maksudnya kita tidak dapat berfikir dengan baik semasa itu. Mabuk. Mabuk ni kesan daripada contoh minum arak. Memang sah-sah lah, boleh batal wuduk. Ataupun pitam. Pitam ni pengsan. Pengsan ni macam tak sedar dah apa yang berlaku, baru bangun je, pengsan ke? Maksudnya batal wuduk, kena ambil baru. Nombor 4, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Apa maksud mahram? Mahram ialah orang yang haram kita bernikah. Okey, maksudnya contoh kalau kita perempuan bersentuh kulit dengan lelaki ayah kita, tak apa, maksudnya wuduk kita tak batal. Tapi kalau bersentuh kulit dengan kawan lelaki sekelas kita, sepupu lelaki, boleh batal wuduk kita yang perempuan ni, kena ambil baru. Begitu juga dengan lelaki, kalau bersentuh kulit dengan ibu dia, tak apa, tak batal. Kalau bersentuh kulit dengan kawan-kawan perempuan dia, contoh kawan kelas ke, cikgu perempuan ke, tersentuh, boleh batal. Okey, yang terakhir, menyentuh kubur atau dubur dengan tapak tangan. Maksudnya pegang kita punya kemaluan kita, kemaluan depan dan kemaluan belakang, tersentuh guna tapak tangan kita. Okey, boleh batal wuduk.
Okey, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Kemudian murid boleh buka buku aktiviti pendidikan Islam warna merah jambu, buka muka surat 108. Okey, arahannya nombor 4 tu, arahannya berbunyi nomborkan mengikut urutan wuduk sempurna. Okey, boleh nomborkan nombor 1 hingga nombor 12. Seterusnya buka muka surat 109. Nombor 5, arahannya kelaskan. Kelaskan mengikut tajuk. Tajuk pertama, perkara yang makruh ketika berwuduk. Tajuk yang kedua di bawah, perkara yang membatalkan wuduk. Okey, pilih-pilih pilihan jawapan di tepi. Okey, yang pertama, bercakap. Kedua, terkentut. Ketiga, mendahulukan anggota kiri. Keempat, pitam. Kelima, bersentuh kulit lelaki dengan kulit perempuan yang bukan mahram. Yang terakhir, berlebihan menggunakan air. Okey, boleh pilih masukkan dalam kotak 1, 2, 3 di atas ataupun 1, 2, 3 di bawah. Okey, itu sahaja hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.